Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar golongan kata iaitu kata tugas. Baiklah para pelajar sekalian, pada hari ini kita akan cuba untuk memahami dan menggunakan kata tugas dalam ayat mengikut konteks. Sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran yang patut kita capai pada hari ini. Di akhir pembelajaran, yang pertama, murid hendaklah boleh menyenaraikan dan mengenal pasti kata tugas dengan betul. Yang kedua, murid hendaklah boleh membina ayat menggunakan kata tugas dengan betul. Baiklah, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan kata tugas. Kata tugas adalah perkataan yang bersifat pelbagai jenis, iaitu ia tidak boleh menjadi unsur utama dalam frasa nama, frasa kerja maupun frasa adjektif. Kata tugas ini berfungsi sebagai tugas tata bahasa seperti penerang, penghubung, pemberi, penegas, penguat dan sebagainya. Kata tugas terbahagi kepada 17 jenis. Yang pertama adalah kata hubung, kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pangkal ayat, kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemberi, kata sendi nama, kata pembenar, kata arah, kata bilangan, kata adverba, kata penekan dan akhir sekali adalah kata pembenda. Pada hari ini, pembelajaran kita akan memfokuskan kepada 6 kata tugas yang pertama, iaitu kata hubung, kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pangkal ayat dan juga kata bantu. Apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung? Kata hubung ialah perkataan yang bertugas sebagai penyambung ayat, frasa dan perkataan. Ayat yang terbentuk menggunakan kata hubung dipanggil sebagai ayat majmuk. Contoh kata hubung adalah agar, andai kata, apabila, atau, bahawa, dan, dengan, hingga, jikalau, dan yang lain-lain tertera pada nota ini. Kata tugas yang seterusnya adalah kata seru. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan ataupun menggambarkan perasaan seseorang seperti perasaan marah, sedih, gembira, sakit, hairan, benci, kagum dan kecewa. Contohnya adalah aduh. Aduh menyatakan perasaan sakit. Ini adalah contoh-contoh lain kata seru beserta kegunaannya. Seterusnya adalah kata tanya. Kata tanya digunakan untuk menanyakan perihal sesuatu seperti orang, haiwan, benda, masa, tempat, bilangan hal atau perkara. Contohnya adalah apa. Tujuan penggunaan perkataan apa adalah untuk menanyakan perihal binatang, hal, perkara, benda dan juga perkara-perkara yang abstrak. Contoh, kata tanya yang kedua adalah adakah. Tujuan penggunaan perkataan adakah ini adalah untuk menanyakan soalan yang perlu dijawab iya ataupun tidak. Contoh-contoh lain bolehlah dibaca pada nota ini. Baiklah, seterusnya adalah kata perintah. Kata perintah ialah kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah, arahan, larangan, silaan ataupun permintaan. Contohnya adalah jangan. Jangan digunakan untuk menyatakan maksud larangan ataupun tidak boleh melakukan sesuatu. Contoh perkataan kata perintah yang kedua adalah harap. Harap digunakan untuk menyatakan maksud keinginan mendapatkan sesuatu
atau meminta dilakukan sesuatu. Contoh kata perintah yang ketiga adalah jemput. Jemput boleh digunakan untuk menyatakan maksud, mengajak ataupun mengundang. Kata tugas seterusnya yang kita akan pelajari pada hari ini adalah kata pangkal ayat. Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat. Perkataan ini biasanya digunakan dalam bahasa Melayu lama ataupun bahasa Melayu klasik. Contoh kata pangkal ayat adalah hatta, maka, syahadan, adapun, kalakian, sepermula, al-kisah dan juga arakian. Kata tugas yang terakhir yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kata bantu. Kata bantu membantu frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa sendi nama. Kata bantu hadir sebelum frasa dan kata bantu ini juga boleh digandingkan. Terdapat dua jenis kata bantu. Yang pertama adalah kata bantu aspek, yang mana kata bantu ini digunakan untuk menerangkan sesuatu perbuatan dari segi masa. Yang kedua adalah kata bantu ragam. Kata bantu ragam pula digunakan untuk menerangkan ragam perasaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Contoh kata bantu aspek ialah masa kini. Masa kini adalah keadaan yang menunjukkan sesuatu sedang dilakukan. Contoh perkataan adalah masih, sedang dan juga mula. Ayat contoh adalah mereka sedang mendengar muzik. Contoh kedua, dia masih berdiri di situ. Contoh ketiga, Ali mula sakit sejak semalam. Contoh kata bantu ragam pula adalah hendak ataupun kemahuan melakukan sesuatu. Contoh perkataan hendak, mahu dan juga enggan. Contoh ayat, ibu hendak ke pasar. Contoh yang kedua, Li enggan ke sekolah. Contoh yang terakhir, Nima tidak mahu ke tadika. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu lagi pada kelas yang seterusnya.